Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa li ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sama-sama kita berjumpa di suara kita untuk kita sambung pengajian kita yang telah lalu, yang kita tinggalkan. Saya ingat bulan lepas kot. Bulan lepas tak ada kan? Hari Haji. Tak ada. Ha? Saya pergi Sungai Belong. Saya? Oh, kawan saya ada anak dia kahwin ni ya? Betul lah. Tak ingat. Di mana kuliah yang lalu kita dah baca bab yang pertama ialah sunnah-sunnah ketika bangun daripada tidur ya. Pertama ialah mengusap bekas tidur yang ada di wajah dengan tangan. Hal ini menurut Imam An-Nawawi dan Al-Hafiz Ibn Hajar sebagai sesuatu yang dianjurkan, yakni digalakkan, malah disunahkan berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, dan ia hadis yang masyhur dan hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana beliau tidur di rumah mak saudara dia Maimunah bersama dengan Rasulullah SAW, dan dia lihat Nabi bila bangun daripada tidur, Nabi menyapu mukanya dengan tangannya. Fastaiqaza Rasulullah fajalasa yamsahun naum an wajhihi biyadihi. Itu hanya satu qit'ah ataupun satu part lah daripada hadis yang panjang itu. Ya. Ibn Abbas kata dia tidur di rumah Maimunah bersama dengan Rasulullah. Tengah malam dia lihat Nabi bangun, ya, Nabi ambil wudu, kemudian Nabi semayang. Dia pun bangun buat seumpama yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Cuma bila dia semayang, dia duduk di sebelah kiri Rasulullah SAW. Kemudian Nabi pegang telinga dia, tarik pergi sebelah kanan. Ya. Kemudian dia semayanglah bersama Rasulullah sampai habis. Ya. Sebenarnya bukan kes dengan beliau saja. Ada kes yang lain pun Nabi membetulkan kedudukan sahabatnya yang berada di belakang. Nabi imam, mari sahabat semayang kat belakang, duduk tak betul. Kan? Kalau kita diam aja sampai habis, mana kita nak tolak makmum yang ada di belakang? Betul tak? Tapi Nabi tak, pasal tak betul kan? Tengah semayang, Nabi tengok tak betul. Nabi pun pegang telinga dia macam mana tak tahulah. Nabi tarik pergi ke sebelah kanan. Asal dia duduk sebelah kiri. Ya. Ada kes yang lain sama juga. Dia mari-mari dia duduk di sebelah kiri Nabi. Nabi pun tolak dia pergi sebelah kanan. Mari yang lain pula duduk di sebelah kiri Nabi juga. Nabi tolak kedua-duanya duduk di belakang. Nabi very flexible walaupun baginda SAW tengah semayang. Kita kalau semayang tak bergerak dah. Kan? Telefon duk bunyi, totek-totek lah handphone pun buat tak reti. Tak boleh nak seluk tangan, ambil handphone tekan ke apa kan. Konon-konon kita khusyuk lah tu. Tegak berdiri kan. Tak, ya. Respon ketika solat ada perkara yang dibenarkan. Malah dianjurkan. Malah kadang-kadang boleh diwajib. Jika ia mengganggu orang yang lain. Telefon bunyi. Wajib tu. Nak ambil lah. Tidak ganggu orang. Kan? Tekan-tekan bunyi juga. Tengoklah apa salahnya. Tengok tekan kat mana, tekan masuk balik. Satu lagi kalau handphone duduk di hadapan, ni pun masalah juga. Time semayang handphone elok duduk dalam poket. Time sebelum semayang, sebelum semayang elok handphone dalam poket. Bila time semayang letak kat depan. Kalau bunyi kan dah susah. Boleh je ambil. Tunduk sikit tak apa untuk ambil handphone. Tapi jangan tunduk lama pula, batal lah semayang. Cakap sekadar nak turun ambil handphone, tunduk sikit ambil handphone, mati kan masuk dalam poket. Pergerakan yang sedikit dibenarkan dalam syarak, especially ketika solat. Tidak ada apa-apa masalah.
Tapi kalau boleh elak kalau telefon letak bawah, sebab kalau bunyi kadang-kadang susah juga nak turun kan. Kan orang tengok, orang kata kita batas semayang pula. Tak dalam poket senang. Kalau boleh, ya. Kalau tak boleh, pastikan awal-awal untuk kita silent atau seumpamanya. Ya. Jadi nak kena beringatlah nak semayang ni. Terutama bila kita semayang berjemaah, kita bukan semayang seorang. Kita semayang beramai-ramai. Tak boleh kita mengganggu orang yang lain. Ya. Baik, jadi satu part tu kita bangun, kita sapu muka, ya, dengan tangan kita. Boleh sapu muka dengan tangan kanan, boleh sapu muka dengan tangan kiri. Tapi sebaik-baiknya dengan tangan kanan. Kerana Rasulullah SAW, seumpama yang disebut oleh Aisyah dalam Sahih Muslim, kerana Nabi yu'jibuhu tayammun fi kulli syai'. Hadis ni hadis yang besar sehingga dinukilkan, cerita oleh para ulama dalam hal menganang-anangkan. Sunnah Nabi ni ibadah memang kena sebelah kanan. Benda bukan ibadah pun kalau boleh kanan-kanan. As long as dia tak melibatkan perkara yang tidak baik dan tidak najis. Kanan lah. Kerana Nabi, kata Aisyah, kerana Nabi yu'jibuhu tayammun fi kulli syai'. Fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi suka sungguh-sungguh. Bukan suka main-main. Suka sungguh-sungguh menganang-anangkan dalam banyak perkara. Ya? Tana'ulihi, kalau Nabi pakai kasut, pakai na'lun, pakai selipar, pakai capal, pakai apa-apalah yang Nabi pakai kan. Kanan. Ya. Kita keluar rumah, kaki kiri. Macam mana nak keluar rumah? Kaki kiri nak masuk kaki kanan. Keluar kaki kiri, pijak dulu atas selipar. Dah keluar kaki kanan, baru sarung. Ya. Keluar rumah, sunat kaki kiri. Keluarlah kaki kiri. Tapi jangan terus masuk selipar. Letak dulu, pijak dulu selipar tu. Kalau selipar kita branded, mahal, tak boleh pijak. Tak boleh pijak atas selipar tu, pijak tempat lain. Dah keluar kaki kanan, sarung kaki kanan. Baru kita sarung kaki kiri. Itu tata cara yang digalakkan dalam syarak. Berpahala lah. As simple as that. Ya. Aisyah kata Nabi pakai tana'un, pakai capal. Nabi pakai belah kanan. Ya. Kita suka logo capal. Cara pakai capal tak diajarkan atau lazimi seumpama yang dilazimi oleh Rasulullah SAW. Cara pakai itu yang sunnah. Pakai kanan. Tana'ulihi wa tarajjulihi, hatta Nabi sikat rambut. Aisyah kata Nabi guna tangan kanan. Ya. Dan Nabi sikat sebelah kanan dulu. Belah kanan lah. Ya. Wa tuhurihi, Nabi ketika bersuci. Nabi wudu, Nabi mandi wajib. Ya. Cuma masih tinjak lah, tak boleh. Ya. Bersuci untuk wudu dan mandi wajib. Kalau bersuci istinja, tangan kiri ya. Wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam kesemua urusan-urusan Rasulullah SAW. Ya, nak makan, nak tulis, nak apa-apa, kita guna tangan kanan lah. Jadi untunglah orang yang tangan kanan tu. Tapi kalau dia kidal, suka guna tangan kiri, macam mana pula? Sebaik-baiknya dia kanan lah, melainkan dalam hal-hal yang dia tak boleh guna kanan, dia gunalah kiri. Pasal kidal ni kadang dalam setengah-setengah tu dia susah juga kan. Ya. Kiri ni kalau benda-benda melibatkan najis, ya, istinja, ya, kiri lah. Ataupun kita nak basuh najis di lantai, di pakaian, sunat kiri lah. Ya. Hok melibatkan najis, ada benda-benda yang tak baik. Ataupun bila kita buat yang first kita kanan, yang second tu sunat kiri lah. Kita masuk rumah atau masuk masjid kanan, bila keluar kiri, terbalik lah. Masuk tandas kiri, bila keluar kanan lah pula. Macam tu ya. Jadi sapu muka ni kanan lah. Bangun tidur je, sapu muka. Ya. Macam mana kita sapu muka secara kebiasaannya, macam itulah. Ya. Yang perlu kita buat. Ya. Nabi sapu muka ni kau atas dulu ke, kau bawah dulu ke? Pipi kanan dulu ke, pipi kiri dulu ke? Tak perlu tanya. Ya. Sahabat kata Nabi sapu. Macam mana manusia sapu, macam itulah kita sapu. Macam itulah Nabi sapu. Kan?
Hal-hal yang melibatkan rutin dan harian manusia, sahabat hanya menjelaskan secara ringkas saja. Bila sahabat kata Nabi sapu, macam mana manusia sapu, macam itulah kita sapu. Macam itulah Nabi sapu dan macam itulah kita sapu. Bila sahabat kata Nabi basuh, kan, macam mana manusia basuh, macam itulah Nabi basuh. Dan kita pun basuh macam itulah. Tak payah nak tanya basuh macam mana ya. Benda-benda yang rutin hari yang manusia buat ni tidak ada kafiat yang khusus. Macam mana manusia buat, macam itulah Nabi buat, macam itulah kita buat ya. Tu hak nombor satu lah ya. Ni jarang orang buat. Hatta jarang orang dengar pun. Sapu muka masa bangun tidur sunnah ya. Sunnah. Pasal Nabi melakukannya ya. Yamsahun naum an wajhihi biyadihi. Nabi menyapu tidur daripada mukanya. Bangun tidur first kita buat sapu muka dengan tangan kanan ya. Nak sapu kuat ke, nak sapu perlahan ke? Tak ada, sapu je. Sapu je. Sebelah tapak tangan kita ya. Biyadihi yakni dengan satu tangan ya. Kalau saya nak sapu dua tangan boleh ke ustaz? Sapulah. Tapi hak sunnahnya sapu satu tangan lah ya. Kerana dalam nas disebut biyadihi. Ya. Yad satu tangan ya. Bukan dua. Kalau dua biyadaihi baru dua. Ya. Very easy. Bangun tidur je. First kali kita sapu muka. Setelah kita bangun tu sapu muka. Ya. Kerana fajalasa yamsahun naum an wajhihi biyadihi. Nabi duduk kemudian baru Nabi menyapu mukanya. Kalau sapu masa tidur pun okey je. Tapi tak full mark lah. Full mark kita bangun dulu. Kita duduk kan. Mana ada orang terus bangun, terus berjalan. Mesti dia bangun dulu, duduk dulu. Bangun dulu betul. Bangun, kita bangun dulu gitu dulu kan. Masa itulah kita sapu muka. Ya. Itu nombor satu. Yang kedua, berdoa ketika bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, ini adalah salah satu doa yang warid lagi sahih daripada Rasulullah SAW. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ada nombor hadis di situ, nota kakinya. Ya. Daripada Huzaifah dan Abu Zar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di mana kata mereka, kana Nabi idza staiqaza, kata mereka kana Nabi idza awa ila firashihi qala bismikallahumma amutu wa ahya. Wa idza staiqaza qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kata mereka Nabi bila nak tidur, Nabi akan kata bismikallahumma amutu wa ahya. Ya, dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Ya. Dan bila Nabi bangun daripada tidurnya, Nabi akan berkata alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Puji Allah lah ya. Memang kita kena sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami selepas mematikan kami dan kepadanya kami dikembalikan. Ya. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami selepas mematikan kami. Ya. Dan kepadanya kita dikembalikan. Menghidupkan kami selepas mematikan kami, boleh jadi maksudnya Allah Ta'ala dah tidurkan kita, Allah Ta'ala bangun balik. Kerana tidur ni akhul maut. Tidur ni adik-beradik mati. Hatta Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila kita tidur, roh kita keluar sebenarnya. Kalau Allah Ta'ala nak hidupkan kita balik, Allah Ta'ala kembalikan roh kepada kita. Kalau Allah Ta'ala tak nak kita hidup, Allah Ta'ala akan terus pegang roh tu sampai bila-bila. Sampai mati je. Dah matilah kita. Ada kes orang mati dalam tidur kan. Orang mati tidur ni dalam syarak dipanggil sahibul jambi. Dalam list syahid. Syahid selain daripada mati di medan peperangan, ada lagi syahid-syahid yang lain. Salah satu ialah sahibul jambi. Orang mati ketika tidur. Syahid tu. Tapi jangan minta mati ketika tidur pula. Ya Allah, matikan aku ketika tidur. Ya. Nak syahid kan. Ya. Adalah kes-kes yang orang mati ketika tidurnya. Pasal tidur ni memang adik-beradik mati. Itu satu pentafsiran. Satu lagi ialah memang Allah Ta'ala menghidupkan kita selepas kita mati esok-esok. Kita mati kan? Esok-esok dihidupkan kembali. Kemudian dikumpulkan kita. Wa ilaihin nusyur. Boleh juga. Dua maksud tu terpakai untuk hadis ini.
Allah Ta'ala hidupkan kita sekarang, lepas dia mematikan kita, yakni dia jagakan kita selepas kita tidur. Esok-esok juga dia akan menghidupkan kita selepas kita betul-betul mati. Hak ni mati juga, tapi mati tidur lah. Tidur mati juga. Ha? Bezanya tidur ni dia lazah, dia seronok, dia sedap kan, rehat. Tapi mati dia sakarah, dia sakit. Ya. Dua. Jadi kita baca lah. Dan saya kira semua orang baca doa ini. Budak-budak kecil pun baca. Anak-anak kita di prasekolah, di sekolah agama pun dah diajar doa berkenaan. Ya. Walaupun di sana masih banyak lagi bacaan-bacaan dan zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Yang warid daripada baginda. Ya. Yang warid ni maksud yang diriwayatkan lah ya. Memang Nabi sebut macam tu. Diriwayatkan oleh para sahabat Nabi. Ataupun Nabi suruh. Warid-warid ni maksud kadang Nabi buat, sahabat cerita. Nabi ni bila dia bangun tidur, dia baca macam ni. Warid. Ataupun memang Nabi suruh. Nabi kata bila kamu bangun daripada tidur, bacalah. Ya. Itu semua dalam konteks-konteks yang warid. Zikir ni memang kita kena amalkan yang warid. Memadai. Banyak zikir dalam market ni tak warid. Walaupun harus di sisi sebahagian para ulama'. Tapi ulama'-ulama' besar kita seperti Al-Qurtubi, Al-Nawawi dan lain-lain, mereka kata hadis-hadis yang ada ataupun zikir-zikir yang warid daripada Nabi sudah memadai. Malah lebih daripada cukup. Zikir bangun tidur, Nabi ajar banyak tuan-tuan. Al-Nawawi buat mari sebahagian daripada dia. Itu pun 6 atau 7. Kita apa satu je. Daripada kecil sampai tua, sampai mati barat. Pak Nabi ajar banyak. Kan? Yang muktabar, yang masyhur dalam buku-buku zikir besar, ada 6, ada 7 macam tu. Ya. Saya pun tak amal semua lah. Ya. Sebahagian lah. Ya. Ada yang sahih, ada yang dhaif, tapi banyak. Ini salah satu daripadanya. Kita boleh tambah lagi. Kita boleh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, boleh juga baca itu. Walaupun dari sudut sanaknya ada sikit sebanyak pertikaian. Ada yang kata dhaif lah. Tapi okey. Kan? Very simple. Lepas kita baca ni, kalau ada masa, kita bacalah yang lain juga. Masuk dalam list zikir kita. Bukan susah. Tak payah tulis nota pun. Tuan-tuan boleh ingat sendiri. Dah baca ni kan? Tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni kita dah biasa baca. Cuma kita tak tahu, bacaan ni disunatkan juga baca masa tidur ya. Yes. Ya. Digalakkan jugalah kita baca. Walaupun hadis tu ada problem sikit tu. Tapi masih dimasukkan oleh ulama kita sebagai koleksi zikir-zikir atau bacaan after kita bangun daripada tidur. Ya. Kita boleh bertakbir 10 kali. Ya. Pasal ada juga nas yang sahih daripada Aisyah dan Sunan Abi Daud. Nawawi pun masuk dalam buku zikir dia Al-Azkar. Ulama-ulama lain pun masuk dalam buku zikir mereka. Ya. Boleh takbir 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Ya. Boleh tahmid 10 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 10 kali. Boleh subhanallah wa bihamdi 10 kali. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Boleh baca subhanal malikil quddus 10 kali. Tuan-tuan selalu baca tak? Subhanal malikil quddus. Ada baca? Tak ada. Subhanal malikil quddus juga ada satu zikir yang diajak oleh Rasulullah SAW dalam beberapa perkara. Pertama ketika bangun daripada tidur lah baca 10 kali. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Maksudnya Maha Suci Allah, pemilik dan kudus, suci. Kudus ini makna suci lah. Makna Subhanal Malikil Kudus, Maha Suci Tuhan yang memiliki dan dia juga suci. Ya. Dan Quran dan surah Al-Hasyr ayat yang terakhir sekali Allah Taala kata Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Bukan sebelum tu. Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warahmanur rahim. Wallahu huwa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Kudus
adalah salah satu daripada nama Allah. Al-Malik, confirm lah nama Allah. Kita baca Fatihah apa? Al-Malik. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Ataupun Malik Yaumiddin. Boleh baca dua-dua tu. Ya. Malik atau Malik makna raja. Ya. Pemilik, penguasa. The absolute owner. Ya. Kita rasa kita memiliki diri kita, memiliki harta kita, memiliki anak kita, memiliki macam-macam kan. Kita rasa that is our belongings. Kita owner lah. Ada tanah, ada rumah. Allah adalah the absolute owner. Ya. Kita ada diri kita. Allah Ta'ala owner kepada diri kita. Kita ada anak kita. Allah Ta'ala owner kepada anak kita. Kita ada rumah kita. Allah Ta'ala owner kepada rumah kita. Kan? Allah Ta'ala nak ambil sekejap je. Bakar rumah. Tak ada apa-apa. Kan? Jadi, the idea Allah Ta'ala adalah the absolute owner. Mesti ada pada diri setiap Muslim. Ya? Zikir ni sikit sebanyak ada kaitan dengan iman. Sebab dia nama Allah kan. Jadi bangun tidur Subhanal Malikul Qudus 10 times. Ya. Zikir syarak ni bukan susah. Cuma nak kena tahulah apa yang nak dibaca, bila nak dibaca. Satu lagi juga disunahkan kita baca Subhanal Malikul Qudus 3 times. Tadi 10 times bangun tidur. Ni 3 times ialah ketika kita solat witir. After witir, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus. Ya. Bila kita belajar dalam buku-buku fiqh, tak kira mazhab apalah, Syafi'i baik, Hambali baik, mana-mana mazhab lah. Antara perkara sunnah yang kita lakukan after solat witir ialah membaca zikir Subhanal Malikil Qudus 3 times. Ada riwayat lain tambahan Rabbil Malaikati Waruh. 3 kali. Tambah waktu sekali. Itu hadis Abi Ayyub Al-Ansari yang dia akan sunnah Abi Daud dan selain. Ya. Bulan puasa kita sembahyang witir every night. Tapi after witir kita tak baca. Betul tak? Ada baca? Tak ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Latifu Ya Kafi. Itu pun zikir nama Allah. Tapi specifically untuk witir tidak ada kena-mengena. Kalau witir betul Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus. Kali ketiga kuatkan sikit. Subhanal Malikil Qudus, Rabbil Malaikati Waruh. Tapi kita kena tahu maksudlah. Mana kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha menguasai dan memiliki the absolute honor, dan dia adalah Tuhan yang Maha suci, yakni suci daripada kekurangan, suci daripada segala-gala perkara yang tidak layak baginya. So, tuan-tuan boleh istighfar 10 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullahalazim juga tak kisahlah. Jadi istighfar. Tuan boleh tahlil 10 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah ujung tu doa. Allahumma inni a'udzubika min daiki dunya wa daiki yaumal qiyamah. Kalau tak tahu kod Melayu, kalau tak tahu kod Arab, doa kod Melayu saja. Ya. Wahai Tuhan, aku berlindung daripada kesempitan dunia dan kesempitan akhirat. Ya. Nah, dia ada doa yang amat baik sekali setelah kita bangun daripada tidur. Sebab bangun tidur ni adalah permulaan kepada kehidupan kita. Jadi minta Allah Ta'ala permudahkan. Dia jangan sempitkan. Itulah doa. Doa Nabi ni tuan-tuan, zikir-zikir bahkan, semua dia menepati kemaslahatan dan keperluan manusia pada waktu itu. Kalau saya contohnya, buat zikir, buat doa, belum tentu menepati. Kadang panjang berjela-jela, tapi tak berapa fit dengan keperluan dan kehendak kita dalam satu-satu hal. Tapi kalau hak mari daripada Rasulullah, confirm. Kan? Sebab tu nak masuk masjid, nak keluar masjid, masuk tandas, keluar tandas, walaupun semua doa benda yang baik, tapi tak boleh ditukar ganti. Kenapa? Kerana dia menepati kemaslahan pada waktu itu. Pakai baju, buka baju, doa kan? Masuk rumah, keluar rumah.
Pertama, of course lah dia ibadah. Ibadah, dia tak boleh ditukar hati suka hati. Yang kedua, kerana dia memang fit untuk waktu tu. Ya. Baik. Boleh baca yang itu ya. Itu hadis Aisyah, antaranya diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud. Kita boleh juga baca mana-mana doa lah, tuan-tuan. Pada mungkin ada buku zikir, baca lah ya. Tapi hak mudah nak ingat itulah ya. Baca doa ni, tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu hayyul yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan takbirlah 10 kali, tahmid 10 kali, subhanallah malikul qudus 10 kali, subhanallah bihamdi 10 kali, istighfar 10 kali, tahlil 10 kali. Ya Allah, jauhlah aku daripada kesempitan dunia dan kesempitan akhirat. Ya. Kalau tahu lebih lagi. Ya. Itu tujuan kita belajar. Belum ni tahu ni je. Alhamdulillah hayana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan ni tambah sikit. Tambah la ilaha illallah tu panjang. Tambah tu ya. Lepas tu akhiri dengan doa. Lepas tu pergi. Sebab kadang-kadang kita bila bangun daripada tidur ni, kadang-kadang kita terus pergi tandas. Kalau kita bangun, kita termenung dulu. Macam saya bangun, buat senaman ringan dulu. 3 to 5 minutes. Buat regangan dulu. Pok fisio aja tu. Kan? Ada 5 steps. Sambil buat tu, subhanallah, subhanallah. Ada kepentingan tu. Isi waktu. Kita isi waktu kita. Ya. Jadi ada masanya kita baca pendek. Ada masanya kita tambahlah sikit. Masa kita ni kan macam-macam kan. Ada time kita lorat. Ada time kita tak lorat. Macam tu lah. Okey. Ala kulli hal, kebiasaannya doa-doa atau zikir after bangun daripada tidur, kesemuanya ada memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana Allah Taala dah beri kita umur untuk kita hidup lagi 1 hari. Esok tak tahu lagi. Ya. Jadi alhamdulillah lah ya. Baik, yang ketiga bersiwak. Sama juga. After kita bangun daripada tidur, kita siwaklah ya. Kana Nabi idza staiqaza minal lail yashu sufahu bisiwak. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Huzaifah, dan mungkin ada lagi sebagai sahabat yang lain ya. Bukhari Muslim, bukan Muslim saja ya, Bukhari Muslim ya. Jadi hadis amat masyhur sekali, terutama bila kita bincang dalam ilmu fiqh, dalam bab Khisalul Fitrah. Tuan-tuan belajar fiqh, sebelum Kitabus Salah, the book of prayer, pasal semayang, tuan-tuan belajar tentang taharah bukan? Kitabut Taharah, the book of purification. Kitab taharah ni sekurang-kurang ada 11 bab. Mula-mula bab air dulu. Lepas tu bab bekas-bekas air. Kebiasaannya bab yang ketiga atau keempat. Ada ulama yang ketiga bab istinja dulu, qada hajat. Yang keempat baru bab Khisalul Fitrah. Bab fitrah. Ada ulama dia terus bab yang ketiga tu bab Khisalul Fitrah, bab fitrah. Bab fitrah ni dia masuk siwak, cuci gigi, cuci mulut. Dia masuk janggut, dia masuk bab misai, dia masuk bab ada 10 fitrah yang dibincangkan dalam bab berkenaan. Ala kulli hal, siwak biasa dia nombor 1. Khitan. Bukan khatam. Khatam Quran lah. Khatam Quran ni khitan. Khitan ni Melayu cakap apa? Khitan juga kan? Sunat lah, sunat. Orang Melayu kata bersunat. Orang Kelantan bersunat. Bukan Melayu. Orang Melayu khitan lah ya, khitan. Orang Selangor cakap apa? Orang Kelantan bersunat je. Berkhatan. Arab khitan, kita panggil khatan. Tak kisahlah ya. Khitan ya. Dalam bab tu lah Khisalul Fitrah. Bab fitrah manusia. Kita tak boleh ubah fitrah kita, ubah kejadian kita. Dalam bab tu lah. Ya. Nak warnakan rambut sesuka hati, ya, nak pakai macam-macam lah hari ni kan. Nak ubah kita punya ciptaan. Itu dalam bab Khisalul Fitrah. Fitrah ni mesti dipelihara. Ya. Biasa nombor 1 dalam bab fitrah ni bab siwak. Menyucikan mulut. Siwak-siwak ni makna menyucikan mulut. Ya. Ia satu bab yang besar. Nabi SAW sebut dalam hadis Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Riwayat muallaq tapi ada dalam sunah-sunah yang lain. As-siwaku mardatul lirab mathharatul lil fam. Ataupun as-siwaku mathharatul lil fam mardatul lirab. Siwak ni
Bukan kayu siwak tau, siwak. Siwak lain, kayu siwak lain. Kayu siwak ni hanya satu cara nak siwak lah. Siwak ialah membersihkan mulut. Apa-apa yang kita guna nak bersihkan mulut, that is siwak. Guna buruh gigi ke, guna apa-apalah ya. Of course lah kayu siwak tu cara klasik sejak daripada dulu. Tapi jangan tertakluk kepada kayu siwak saja, kan. Konon-konon kayu siwak aja sunnah, hak lain tak sunnah. Ha? Ada orang dia nak promote kayu siwak pasal dia orang tabligh. Kata dia lah kan. Ada orang dia nak promote siwak, kayu siwak, bukan promote siwak, promote kayu siwak kerana dia jual kayu siwak. Sunnah. Habis tu buah gigi tak sunnah. Saya pun jawab itu. Saya kata tak guna kayu siwak pun sunnah juga. Siwak ni bukan tertentu kepada kayu siwak yang awak jual tu. Tapi ia adalah pembersihan kepada mulut. Apa-apa yang kita guna untuk bersihkan mulut tertakluk kepada siwak. Terus tak dikomen dah. Padahal dia punya apa yang diguna artis ke selebriti untuk jadi itu, dia panggil apa? Duta-duta dia tu 3-4 orang famous tu. Syarikat besar rupanya. Dia boleh bayar ustaz yang masuk TV tu kan. Tu tengok bayar sikit-sikit ke tu. Terus dia blok saya. Dahlah kita asal buka Facebook je, ada iklan tu. Asal buka Facebook je, ada iklan tu. Geram juga kan. Dia sponsor, iklan yang sponsor ni dia keluar je. Jawab sikit dah tu, tak boleh tulis dah. Kan? Tak blok, tapi dia tak bagi kita tulis apa-apa. Orang meniaga, biasalah. Baik. Jadi dia satu bab yang besar. Nabi kata, siwak ni membersihkan mulut. Nampak? As-siwaku matharatun lil fam. Siwak ni membersihkan mulut. Itu apa-apa yang membersihkan mulut, siwak lah. Tapi kita tak nafilah. Sebagai ulama kata, afdal guna kayu. Dan seafdal-afdal kayu ialah arak. Kerana Nabi menggunakannya. Ya. Tapi dunia dia berubah. Hatta zaman An-Nawawi pun dia dah sebut dalam kitab dia. Boleh guna apa-apa alat untuk menyucikan mulut. Tak tertentu kepada kayu siwak semata-mata. Ya. Orang nak guna kayu siwak, go for it. Orang nak guna yang lain, go for it. Ya. Tapi jangan hadkan siwak ni hanya kepada kayu siwak. Ni idea yang tidak betul dan menyalahi ilmu fiqh sama sekali. Jadi suruh saya di Pajarah itu after asar orang tabligh bagi tazkirah lah. Dia nak promo jubah, serban, kayu siwak. Dia kata kita hari ni siwak guna berus gigi. Itu daripada barat. Islam ni kayu siwak. Kan? Saya telinga dah berasap lah. Baik aku cabut. Kan? Sebelah aku jawab. Saya pun cabut lah. Kadang-kadang orang ni belajar tak nak. Kan? Time kita bagi kuliah, dia cabut. Time dia kuliah, dia nak pula orang mari. Ke depan. Cuba time kita bagi kuliah. Ada. Jarang. Kalau 10 orang seorang je ada. Sorry tu saya lah. Ada orang tabligh ni dia tak berminat nak belajar. Kita ramai kawan-kawan yang tabligh. Di surau kita pun sebahagiannya ada grup-grup tabligh pada hari-hari tertentu. Tapi hari kita kuliah, mereka tidak ada. Mereka datang semayang aja. Mereka tak nak belajar. Dan dalam setengah-setengah hal, mereka pun tak respect kat kita. Sebab kita tidak khurus. Kita tak keluar macam mereka. Idea yang salah lah. Baik. Jadi siwak ya. Kana Nabi idza staqaza min al-lail yashusu fahu bis-siwak. Nabi bila bangun daripada tidur, Nabi menyucikan mulutnya dengan siwak. Ya. Dan sebenarnya siwak bukan hanya ketika bangun daripada tidur. Digalakkan all the time, setiap masa. Kerana bila kita siwak, dia membersihkan mulut. Digalakkan bila mulut kita berbau atau selepas kita makan, selepas kita guna mulut kita, selepas kita bercakap. Ya, memang digalakkan setiap masa, all the time. Ya. Cuma adalah waktu-waktu yang ditekankan oleh syarak. Pertama, ketika bangun daripada tidur. Normally bila kita tidur, mulut kita busuk kan. Siwaklah, beruslah gigi kita. Kedua, ketika nak solat juga digalakkan bersiwak. Ya. Ketiga, ketika berwudu. Ya. Ada orang dia ada kayu siwak, dia suka siwak ketika nak angkat takbiratul ihram. Ya. Sebagai ulama mengharuskan, sebagian melarang juga, terutama ketika berada di atas saf.
Antara ulama yang kerah dalam bab ni ialah ulama-ulama mazhab Maliki, kerana dia kata tak eloklah ketika nak takbir kan sibuk nak tanya. Sedangkan siwak ni bebas all the times, dan Nabi ada kalanya menyebut ketika solat, ada kalanya Nabi menyebut ketika wudu. Dan of course bila kita siwak tu kita nak komo. Jadi waktu terbaik untuk kita siwak adalah ketika berwudu. Dia bukan masa betul-betul nak angkat takbiratul ihram tu. Ya. Ketika masuk daripada rumah, sunat siwak juga. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Muslim ditanya oleh sahabat Nabi yang lain, apa yang Nabi buat bila Nabi masuk ke dalam rumahnya? Maka Aisyah jawab, bisiwak. Bi'ai syai'in kana Nabi yabda idza dakhala baita faqala bisiwak. Aisyah ditanya, Nabi bila masuk rumah dia buat apa nombor satu ya? Aisyah kata Nabi akan siwak dulu. Kerana Nabi dah bawa dia dulu di luar, dah bercakap, dah itu, dah ini. Maybe Nabi dah makan. Bila masuk rumah, nak bercakap dengan isteri, Nabi nak bagi mulut dia sedap sikit. Harum sikit. Bersih sikit. Nabi siwak lah. Ya. Bila lagi siwak? Ketika nak membaca Quran, digalakkan juga kita bersiwak. Pasal ada hadis dalam Sunan Al-Baihaqi daripada Ali bin Abi Talib, bila kita bersiwak, kemudian kita solat, malaikat akan meletakkan mulutnya pada mulut kita, sehingga apa yang kita baca terus masuk ke dalam perut malaikat. Dan ujung tu Nabi kata, tahiru afwahakum bil Quran. Bila kamu nak baca Quran, bila kita semayang kita baca Quran, maka sucikanlah mulutmu dengan siwak. Ya. Jadi kita nak semayang, digalakkan kita siwak tu. Dikaskan oleh ulama dalam hal-hal yang lain. Kita nak baca Quran walaupun di luar solat, kita nak berzikir ya. Hatta kalau kita nak mari berjemaah pun, banyaklah tempat-tempat yang digalakkan bila kita nak berhimpun ya. Ala kulli hal, dia nak suruh kita sentiasa dalam keadaan bersih lah. Orang yang menjaga mulutnya dengan siwak, maka dia telah melakukan satu sunnah Rasulullah SAW. Kalau 10 kali dia siwak, 10 kali dapat pahala. 100 kali dia siwak, 100 kali dapat pahala. Boleh sampai beratus kali, boleh. Sehingga ada riwayat Nabi kata, Nabi ni terlalu banyak bersiwak, sehingga Nabi takut rosak gusi dia dan gigi dia. Ada seorang sahabat Nabi nama Amir bin Rabi'ah, tak silap saya, dalam Sunan Ibnu Majah. Ra'aitun Nabi yuhsi ma la kata Amir bin Rabi'ah dalam Sunan Ibnu Majah, ra'aitun Nabi yatasawwaku ma la uhsi wa huwa sha'im. Ya. Dia kata, aku tengok Nabi banyak sungguh bersiwak. Kejap-kejap siwak, kejap siwak. Macam itulah lebih kurang. Walaupun baginda sedang berpuasa. Sebab itu ada ulama kata siwak ni kalau tengah puasa, pagi okey. After tengah hari dah makruh. Yang standard dalam mazhab Syafi'i. Ya. Tapi sebagian kata tidak makruh. Hatta Al-Imam Nawawi rahimahullah, ulama nombor satu mazhab Syafi'i pun tak setuju dengan pendapat yang kata makruh kalau kita siwak after zuhur. Dia tak setuju. Kerana banyak hadis-hadis yang menyokong Nabi sentiasa bersiwak ketika baginda berpuasa. Pagi baik, petang baik. Dan larangan ketika larangan ketika siwak after zuhur itu tidak sahih. Disebutlah hadis Abdullah bin Uqaim dan Sunan Abi Daud. Ya. Jadi yang sahih tidak makruh. Ya. Tidak makruh untuk kita bersiwak. Malah digalakkan bersiwak setiap masa. Of course lah ketika kita puasa, mulut kita tak guna, tak makan, tak minum, hatta tak bercakap kan. Ada orang masa puasa banyak cakap. Kuruslah puasa. Masa puasa kita kurangkan sikit bercakap. Jadi mulut tu biasa ada bau lah. Jadi lebih-lebih lagi lah digalakkan kita menyucikan mulut. Tak elok lah dah puasa mulut bau, cakap dengan orang. Apa dia tak jaga kebersihan. Jadi pendapat yang sahih atau yang dipilih oleh ulama besar Syafi'i seperti An-Nawawi dan selainnya, memang tidak makruh lah ya. Gosok lagi tak ada apa pun, tak makruh lah. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, beristinsar, menghembuskan air dari hidung sesudah menghirupnya. Ini merujuk kepada sunnah wuduk ni. Kerana bila kita bangun tidur, pertama kita zikirlah yang kita belajar tadi. Yang kedua, digalakkan kita berwuduk terlebih dahulu after kita bangun daripada tidur. Walaupun kita tak nak solat ataupun kita lambat lagi nak solat, wuduk dulu. Kerana dalam hadis yang lain, Nabi kata bila kita tidur, syaitan diikat kepala kita dengan 3 ikatan. Ya, itu hadis Abi Hurairah dalam Sahih Bukhari.
Nawawi awal-awal lagi dia sebut tentang azkarul istiqazu minan naum. Zikir bila kita bangun daripada tidur. Antara dia muatkan hadis itulah, hadis daripada Abi Hurairah, di mana Nabi bagi tahu bila kita tidur, syaitan dia ikat kepala kita ni dengan 3 ikatan. Bila kita bangun tidur, kita puji Allah, terbuka 1 ikatan. Kemudian bila kita wudu, terbuka lagi 1 ikatan. Yang ketiga, bila kita solat, terbukalah ketiga-tiga ikatan. Fa asbaha tayyib an-nafs, maka dia akan jadi orang yang bagus tubuh badannya. Fa asbaha tayyiban nafsi nasyitan, dan dia akan jadi orang yang kuat, orang yang aktif, orang yang sihat, macam itulah ya. Tapi kalau tidak, Nabi kata asbaha khabisan nafsi kaslan. Kalau tidak, dia akan menjadi tubuh badan yang buruk dan dia akan jadi orang yang malas ya. Jadi amat-amat digalakkan bila kita bangun tidur tu, puji Allah, wuduk, semayang. Nabi after dia bangun tidur, dia akan semayang sekurang-kurang 2 rakaat yang ringkas. Nabi kalau bangun malam, dia nak qiyamul lail, dia akan semayang dulu 2 rakaat yang ringkas. Ulama kata kerana nak menghilangkan ikatan syaitan yang ketiga itu. Kalau kita bangun tidur, puji Allah pun tidak, semayang pun tak ke mana, wuduk pun langsung tak buat. Jadi ikatan tu ada aja. Kan? Tu jadi diri kita tak baguslah. Kan? Tak nak belajar, ibadah pun jadi malas. Betul tak? Orang pun jadi tak bagus. Khabisun nafsi, buruk dirinya Nabi kata. Bukan tubuh badan saja. Diri itu jadi diri yang buruk. Macam mana Allah Ta'ala lah. Kan? Jadi orang tak baguslah cerita dia. Ya? Jadi amat penting juga untuk ibadah-ibadah simple ni after kita bangun daripada tidur. Ya? Baik. Isyarat kita ni. Yang DE tu sebenarnya ialah sunat wuduk tu. Kerana bila kita bangun tidur, kita puji Allah, kita wuduk dulu. Masa wuduk tu siwak, kemudian mencucikan hidung, kemudian kita basuh tangan. Ini sunat wuduk ni. Ya. Kita habiskan yang itulah. Idza staiqaza ahadukum min manamihi falyastajib salasan fa inna syaitan yabitu ala khayshum. Kenapa amat-amat digalakkan bila kita wuduk, kita basuh hidung kita. Especially bila bangun daripada tidur. Kerana syaitan dia tidur dalam hidung kita. Khayshum, rongga hidung bahagian atas. Sebab itu bila kita ambil wuduk, basuh hidung tu digalakkan berlebih-lebihan airnya. Kita ambil air tu, separuh masuk mulut, separuh masuk hidung. Sedut sikit masuk ke dalam. Kalau tak biasa, macam sakit hidung. Kalau dah biasa, normal je. Cuma jangan ketika kita berpuasa. Sebab bila kita sedut, dia akan sampai ke rongga dalam, dia tertelan sikit. Memang tertelan. Biasa kalau kita buat, tertelan. Ya. Hadis Abi Daud daripada Laqit bin Sabrah, Nabi kata, wa balik fil istinsyaq illa an takuna saiman. Bila masuk air dalam hidung ketika wuduk tu, lebih-lebihkanlah airnya. Melainkan jika kamu sedang berpuasa. Jadi masa puasa tak boleh lah ya, takut batal puasa. Tapi the rest, waktu lain, amat-amat digalakkan kita cuci hidung, air bagi lebih sikit, bagi bersih sikit hidung kita. Malam syaitan duduk tidur dalam tu. Tak tahu macam mana ya, syaitan duduk tidur dalam tu. Jadi tempat tidur dia situ ya. Relax duduk dalam tu kan. Saya last week saya masuk hospital 8 hari. Saya operasi hidung. Hidung saya ada barang kat dalam ni. Hari Senin nak buka. Dia taruh kapas semua. Ada alat dia, saya pun tak tahu. Ni kan saya bernafas ni ada something kat atas. Saya kena demam. Lepas tu 2 hari tak boleh bernafas. Hidung sumbat. Cek-cek hidung saya bengkok. Ada hingu-hingu selama yang kering. Lepas tu lubang hidung pun dah sempit. Jolok kamera atau hidup-hidup. Cek, tunjuk kat saya. Mula-mula dia pakai CT scan lah. After that, dah keluar CT scan punya result. Dia tunjuk physically pula. Hidup-hidup cucuk. Gitu kita. Dah dia kata kena buat operation. Kalau tak operation nanti cik susah. Pakai laser. Bukan pakai pisau. Tapi sakit juga. Saya 2 hari bleeding darah keluar. Pedih hidung. Menyesal juga aku buat itu. Tapi 2 hari je. After that okey lah. Selesa lah. Baik, jadi amat digalakkan ya, kita lebihkan sikit basuh hidung. Saya tak tahulah betul atau tidak. Kita pernah baca tu, dia kata kalau masuk air dalam hidung ni banyak-banyak, boleh mengelakkan stroke.
Saya tak tahulah scientifically betul atau tidak. Tapi ada orang tulis, share macam tu kan. Saya tak tahu lah, Allah Ta'ala. Tapi insya-Allah ada kelebihannya. Mungkin dari sudut gaibnya, syaitan ni bebas. Sebab bila kita dah basuh, dia lari lah. Nabi suruh basuh, syaitan duduk tidur dalam tu. Tempat tidur dia tu. Yang kedua, mungkin ada kelebihan dari sudut perubatan, kesihatan. Mesti ada. Memang kita tak kaji lagi kan. Kemudian mencuci tangan 3 kali. Tadi cara basuh hidung. Basuh hidung ni tuan-tuan, masa wudu dia boleh 2 cara. Pertama, komo lain, air ke hidung lain. Komo dulu 3 kali, air ke hidung 3 kali. Ya. Ambil komo, buang. Ambil komo, buang. Ambil komo, buang. Ambil hidung, buang. Ambil hidung, buang. Ambil hidung, buang. 3. Asing lah, dia panggil fasal kan. Yang kedua ialah ambil separuh mulut, separuh hidung. Ambil separuh mulut, separuh hidung. Ambil separuh mulut, separuh hidung. Itu yang paling sunnah dan yang paling standard, termasuk dalam mazhab Syafi'i. Paling muktamad, paling standard, stop. Mensekalikan komo dan hidung. Ya. Saya dulu zaman budak-budak memang buat asing-asing. Tapi bila kita dah belajar, yang paling bagus sekali, kita buat sekali lah. Mana kita boleh ambil wuduk tu, separuh masuk mulut, separuh masuk hidung. Buat. Masuk mulut, masuk hidung, buat tangan kiri. Sen-sen. Itulah. Tapi lebihkanlah sikit air ke hidung tu. Ya. Kita kalau tak biasa buat, macam tak cukup je air tu. Ataupun macam tak selesa. Tapi kalau dah biasa, normal. Tapi boleh. Mana sebahagian besar wuduk kita sekali kan. Sekali-sekala kita asingkan juga. Pasal dia ada 2 riwayat. Satu riwayat asing, satu riwayat sekali. Tapi riwayat yang paling sahih, yang paling banyak, ialah disekalikan. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, ada sebagian ulama dia galakkan asing-asing. Tapi majoriti yang lain menggalakkan sekali lah. Ya. Dan kita lihat dalam buku-buku fiqh termasuk yang mazhab Syafi'i pun, memang dia pergalakkan basuh hidung dengan komo sekali. Ya. Basuh tangan pun sama. Iza staiqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina' fa innahu hatta yaghsilha salasan fa innahu la yadri aina batat yadu. Hadis tu dia potong tu, ada sambungan dia. Fa innahu la yadri aina batat yadu. Hadis ni hadis Bukhari Muslim daripada Abu Hurairah. Bila kamu wuduk, Nabi kata basuh tangan 3 kali. Kamu tak tahu di mana tanganmu berada. Masa kita tidur, tangan merayap, pergi sana, pergi sini. Jadi basuhlah dulu tangan tu. Ya. Takut-takut mengotorkan air dan keadaan kita tidak tahu. Ya. Amat-amat digalakkan. Jadi basuh tangan ya. Dan Nabi SAW dan para sahabat bila berwuduk, mereka sentiasa membasuh tangan. Walaupun basuh tangan ni tidak wajib lah. Ya. Hanya sunnah sahaja. Kerana dalam Quran, Allah Ta'ala tak sebut basuh tangan. Mana wuduk dalam Quran? Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Itu satu-satunya ayat Allah Ta'ala ajar wuduk satu persatu. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ya. Ada lagi ayat itu, tapi hak wuduk separuh. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman, bila kamu nak solat, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Ya. Sekali ya, hak wajib. Kemudian hak lain ni semua hak sunnah-sunnah lah ya. Hak sunnah ni of course lah lagi banyak pada hak wajib. Semayang hak basicnya sikit ya. Contoh kalau semayang maghrib tadi, kalau hak betul-betul basic, hak betul-betul required, saya ingat less than 3 minutes. Contoh boleh semayang maghrib. Kalau hak betul-betul hak basic lah. Habis tu jadi panjang tu. 10 minit ya. Dah bayar hak semua tu. Saya ingat 90% hak sunat kot. Biasalah agama ni dia banyak benda yang tidak diwajibkan. Kalau Allah Ta'ala buat hak banyak wajib, hak sunat sikit, nanya kita. Kalau Allah Ta'ala buat hak wajib, sikit je. Hak lebih ni semua hak sunat-sunat lah ya. Quran ada 114 surah. 6,634 ayat. Kena ibu natuk apa? Ayat Quran berapa ayat ada? 6 tak, bukan tu. Tu salah. Buku Syiah kot. Dia 6324 ayat Quran.
Wajib Al-Fatihah saja. Itu pun ketika solat. Itu pun bukan semua ulama berpandangan wajib. Ada sebahagian kata tak wajib. Wajib baca Quran. Mana-mana surah pun tak apa. Ya. Mana hak wajib ni sikit sangatlah. Wajib tak banyak. Ya. Bukan hanya hak orang ibadah, semayang, puasa, zakat, haji. Hak lain pun. Kan? Makanan ada jutaan jenis makanan. Hak Allah Ta'ala larang sikit je. Minuman ada macam-macam minuman. Allah Ta'ala larang sikit je. Yang memabukkan, yang memudaratkan. Haiwan ada banyak haiwan atas muka bumi. Hak Allah Ta'ala larang 5-6 jenis je. Ya tak? Ya. Tapi dah perangai kita nak menjauhi perkara yang dilarang tu sukar. Ya. Kan? Sebab tu hidup sebagai orang Islam ni dua je. Beriman kepada Allah, jauhi maksiat. Dua ni je. Tapi dua ni hak payah ni. Kan? Ya. Beriman kepada Allah, jauhi maksiat. Itu je. Sebab tu lepas sembahyang, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan tinggal. Dalam koleksi wirid after sembahyang tu, salah satu kan baca tu. Itu Nabi pesan kepada Muaz tu, jangan sekali-kali kamu tinggalkan baca ini. Aku berwasiat kepadamu ya Muaz. Usika ya Muaz la tada'anna an taqula fi duburi kulli salatin. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dia Abi Daud. Atau Tirmizi. Nabi kata, jangan sekali-kali kamu tinggal. Aku wasiat kepadamu. Lepas sembahyang baca ni. Wahai Tuhan, bantulah aku untuk ingat kepadamu, untuk syukur kepadamu dan untuk beribadah kepadamu baik-baik. Kita kalau Allah Ta'ala tak bantu, kita pun macam orang lain juga kan. Macam Allah Ta'ala bantulah ni, boleh sampai ke surau, boleh belajar, boleh buat itu, boleh buat ini. Allah Ta'ala lah ke tu kan. Baik, ada soalan. Habis dah cukup dah ni kita ni. Saya dah kira express ni tau. Cakap dah laju dah ni. Boleh tangkap kan? Kalau kita bangun tadi Ustaz tambah malam sekali lah. Apa? Kalau kita bangun kita amalan ni, semua. kita bangun sekali lah. Dan lepas kita bangun subuh. Kalau yang banyak kali bangun tu tak kena. Sama je. Sama. Sama. 10 kali bangun, 10 kali baca. Amalan tu Asal bangun saja. Ustaz sekali kan? Sama saja. Kalau kita jaga daripada tidur, kita bangun, kita usaplah muka. Tapi kalau kita jaga saja, kita tak bangun, tak disunatkan kita usap muka. Tapi disunatkan juga kita baca alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, ya. Sama je. Tak ada beza, ya. Ada riwayat tu hadis Abi Darda dalam Sahih Bukhari tak silap saya. Ataupun Sunan Abi Daud. Nabi ajar bila kita terjaga daripada tidur, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita doa. Tidur balik. Kalau tak nak bangunlah. Mana kita dah terjaga tidur, sekurang-kurang kita baca waktu. Tapi boleh juga kita baca alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, baru kita baca la ilaha illallah. Macam tu ya. Boleh je yang kita baca zikir-zikir selepas bangun daripada tidur, kita baca juga, boleh juga. Kadang-kadang kita terjaga sekejap saja. Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita doa sikit. Ya. Sekurang-kurang. Tapi kalau kita bangun, kita berwuduk, kita semayang, maka Nabi kata itu lebih baik. Ada hadis. Tapi boleh baca, boleh amal, tak ada masalah sama sekali. Ada nak tanya, Muslimat ada soalan? Faham belaka? Ingat belaka? Saya ajar ni tak payah ambil nota pun tak apa, boleh ingat punya. Tapi Muslimat pasal dia rajin. Ya, orang lelaki dia jarang. Saya mengajar mana-mana, orang lelaki jarang ambil nota. Muslimat jangan dengki pula. Pasal mereka pick up. Otak orang lelaki ni biasa lebih pick up. Tapi kalau kita tanya next kuliah, dia tak ingat juga. Tak tahu pick up dia tahun mana, saya pun tak tahu. Ya? Ada soalan lagi? Tak ada? Tak ada, kita berhentilah. Perut pun dah lapar ni. Qul qawli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita tabligh kafar dan surah Al-As. Next nanti kita masuk sunnah-sunnah yang berkaitan dengan keluar masuk kamar mandi. Pasal kita mesti masuk bilik air, maka apa yang perlu kita buat. Walaupun sebahagiannya tuan-tuan dah amal belaka dah ni.
Cuma mungkinlah saya boleh kongsi idea-idea baru